Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dapat kita menyambung atau kembali kepada kuliah kita yang mana semalam live stream agak tak jadi tak jadi tak hidup. Jadi hari ini kita ulang baliklah apa yang kita baca semalam dan kita tengok insya-Allah. Jadi sekali lagi minta maaf belaka semalam ada live tu tengah-tengah tu je apa 3 minit last. 3 minit last ya. Tapi apa hari ni kita ulang balik ayat yang kita baca semalam sebab ayat semalam tu agak penting dan menarik jugalah insya-Allah. Jadi alhamdulillah para pendengar dan ada yang ramai pun yang online. Kita akan baca daripada ayat 34 ini kita ulang balik. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Innal insana lazalumun kaffar. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam wa baniya. Sekali lagi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Okey, alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan penonton jugalah, dapat kita baca pada pagi ini ayat yang sangat signifikan dan juga penting bagi kita sebagai umat Islam. Dan insya-Allah kita akan ulang baliklah apa yang kita baca semalam. Yang sedang tengok tu boleh tolong share, biar kita kongsi ramai sikit pada hari ini, kerana dia melibatkan ada isu soal kesyukuran, ada isu soal tauhid dan lari dari kesyirikan, ada juga isu parenting di sini, dan ada juga tentang isu keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak isu yang kita sebutkan semalam dalam ayat yang kita baca pada hari ini. So tolong share ataupun copy link bagi kepada kawan-kawan yang boleh sama-sama ikut kita pada pagi ini. Okey. Bagi masa sekejap, kita tolong panjangkan inti kuliah pada hari ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala kata ayat yang ke-34, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Allah, dia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Apa yang Allah bagi, apa yang kamu nak, Allah bagi. Banyak daripada apa yang kamu nak, Allah bagi. Kamu minta rezeki, dapat rezeki. Kamu minta zuriat, dapat zuriat. Kamu minta kesihatan, dapat kesihatan. Kamu minta harta, dapat harta. Okey? Kamu minta makanan, dapat makanan. Pakaian, dapat pakaian. Tempat tinggal, dapat. Allah Ta'ala dia bagi apa yang kamu nak. Okey? Kalau dia tak bagi tu, ada sebab lain. Sebab boleh jadi dia tak nak kamu terlampau lupa kepada dia, ataupun sebab-sebab lain lah. Okey? Tapi sebenarnya Allah Ta'ala bagi kepada kita apa yang kita minta dan apa yang kita tak minta. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan kalau kamu menghitung nikmat Allah, kalau kamu menghitung nikmat Allah, okey, nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Tak dapat. Kita dah sebut sebelum daripada ni bagaimana kalau kita nak hitung cara syukur. Alhamdulillah, satu hari tak habis kita nak syukur. Alhamdulillah ya Allah, hidupkan aku pagi ni. Ya Alhamdulillah ya Allah, aku boleh bernafas. Alhamdulillah ya Allah, aku boleh melihat. Alhamdulillah ya Allah, aku boleh mendengar. Alhamdulillah ya Allah, aku boleh bertutur. Alhamdulillah ya Allah, aku boleh bergerak. Alhamdulillah ya Allah, jantung sihat hari ni. Atas badan tubuh kita, alhamdulillah ya Allah, mata boleh kelip. Alhamdulillah, masya-Allah, tu sahaja pun tak habis dah. Alhamdulillah ya Allah yang telah menerbitkan matahari dari ufuk timur. Alhamdulillah yang menjadikan langit. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, nescaya kita tidak akan mampu. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya ialah pada manusia. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat suka berbuat zalim. Disebut di sini menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Zalim yang lebih tepat di sini maknanya syirik kepada Allah. Manusia ni banyak yang syirik. Bila Allah yang bagi, dia mensyukuri selain Allah. Dia boleh terima kasih kepada manusia yang menjadi jalan kepada dia dapat nikmat tersebut. Tapi dia tak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalimnya manusia, dia syukur kepada selain Allah. Dan kafar, malah dia kufur kepada Tuhannya. Berapa ramai orang yang mana Allah bagi nikmat yang banyak kepada dia, tetapi
dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim, malah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Jadi alangkah sedikitnya orang yang bersyukur. Syukur ni ada dua. Satu, syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan anggota. Ni, syukur dengan lisan, ramai orang boleh kata alhamdulillah, terima kasih. Tapi syukur dengan anggota ni payah. Ni, Nabi SAW pernah kata, apakah aku tak boleh jadi hamba yang bersyukur? Nabi kata waktu dia solat malam sampai bengkak kaki dia. Dan Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Daud alaihi salam, innahu kana abdan syakura. Dia ni hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan dia adalah, puasa dia paling Allah suka, solat dia paling Allah suka. Solat malam Nabi Daud, dia akan tidur separuh malam. Dia akan solat 1/3 malam. Dan dia akan sambung tidur 1/6 malam. Rehat sekejap. Kemudian bangun salat subuh. Itu Nabi Daud alaihi salam. Puasa dia 1 hari puasa, 1 hari buka. Kita seminggu 1 hari puasa, 6 hari buka. Tu pun hak puasa sehari tu pun kadang-kadang. La ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang bersyukur. Dengan anggota lebih utama daripada dengan lisan. Tapi kalau dia tak boleh dengan cukup, dia kata siapa yang Nabi SAW pernah sebut, siapa yang makan, lepas tu dia lepas makan dia kata apa? Alhamdulillah, maka dia telah menunaikan syukur dia. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita perkataan alhamdulillah ni banyak tempat. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza. Lepas makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Lepas pada tu, lepas bersin, alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana tadi. So kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Baik, itu satu ayat yang ke-34. Kita pergi kepada ayat yang ke-35 di mana Allah Subhanahu wa taala kata, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihi salam, dia tinggalkan anak dia di Mekah, dan dalam keadaan dia sendiri mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Kita dah sebut sebelum daripada ni, Nabi Ibrahim alaihissalam ni adalah contoh teladan bagi kita. Dia ni Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi. Dengan doa dia kepada anak cucu dia ni, Allah berkati zuriat dia sehingga zuriat dia ni jadi Nabi ramai. Kita kalau anak kita tak jadi Nabi, jadi soleh pun tak apa dah. Alhamdulillah, jadi anak yang soleh tak jadi Nabi, dia memang tak boleh dah, tak ada Nabi. Dia mungkin tertutup dah pintu kenabian ni. Tak ada dah pintu kenabian. Jangan pula anak kita jadi ngaku jadi Nabi buat tu bala jadi kahanayo. Doa kepada Allah. Pertama, dalam parenting Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tak tinggal anak dia. Dalam doa dia, dia tak tinggal. Sehingga dengan doa dia ni, dia ada 2 anak, Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Nabi Ishaq dan Nabi Ismail dua-dua jadi Nabi. Daripada anak Ishaq, daripada Nabi Ishaq dapat Yaqub. Daripada Yaqub dapat Yusuf. Dan seterusnya Nabi-Nabi Bani Israel sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam. Semua ni dari keturunan Nabi
Ibrahim alaihi salam. Diberkati zuriat dia. Daripada zuriat Nabi Ismail AS keluar pula yang paling mulia dari kalangan Rasul, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim AS ni dia sangat-sangat taat kepada Allah, dan dia banyak berdoa. Dalam doa dia tak tinggal anak-anak dia. Kita ni banyak mana kita doa untuk anak kita? Doa umum jelah, doa umum. Doa ya Allah, bagilah kesihatan kepada kami dan anak-anak kami. Ada sebut gitu ke? Ataupun doa ya Allah untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Masuklah tu anak aku. Okey, jadi Nabi Ibrahim AS doakan kepada anak. Baik. Yang ketiga, pertama kita sebut tentang syukur, yang kedua kita sebut tentang parenting Nabi Ibrahim AS. Yang ketiga, Nabi Ibrahim AS ni, apa yang dia minta dalam ayat ni, dia minta Allah jauhkan dia dan anak cucu dia daripada menyembah berhala. Ini menunjukkan apa? Bahayanya syirik kepada Allah. Dan kita sebagai orang Islam mesti takut kepada kesyirikan. Bagaimana Nabi Ibrahim ni seorang Nabi, anak cucu dia pula Nabi, tapi dia doa kepada Allah supaya Allah selamatkan mereka daripada menyembah berhala. Syirik patut kita takuti. Dan Nabi SAW sendiri kata kepada kita sebagai umat dia, yang paling Nabi takut kepada umat dia ialah syirik. Syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Dan fitnah yang paling besar akan menimpa manusia ialah Dajjal. Dajjal ni fitnah dia apa? Kenapa dia dikira fitnah paling besar? Sebab dia membawa kesyirikan. Fitnah paling besar Dajjal sebab dia membawa kesyirikan. Hari ni ramai orang tak bimbang tentang syirik. Dia bimbang dengan COVID lagi. Dia bimbang dengan harta dia lagi hilang. Dia bimbang dengan kesihatan dia. Ada sebahagian orang perempuan bimbang dengan kecantikan dia. Nak beli macam-macam alat produk. Pasal apa? Nak suruh nampak putih. Ala ada gelap sikit, rasa bimbang tu. Kalau timbang atas timbangan naik, alamak, dia kata. Naik berat. Dan naik 1 kilo. 1 kilo baru. Allahu Akbar. Punyalah bimbang. Tapi dia tak bimbang dari kesyirikan. Sedang syirik boleh berlaku dalam sekecil-kecil benda. Memang zaman kita ni orang tak sembah dah berhala. Ada lagi lah orang sembah berhala. Tapi banyak juga orang sembah selain daripada berhala. Baru ni ada, saya pernah cerita orang sembah Donald Trump kan. Ingat? Dah mati dah orang tu. Bila dia mati? Baru mati. Sebab bila dia dengar berita Donald Trump kena COVID, dia menangis. Menangis, tak makan, tak apa. Kurung duduk dalam bilik. Dia ni tiap-tiap hari dia ada patung Donald Trump dekat rumah dia. Orang ni di India. Di India. Dia buat satu patung besar, pagi-pagi dia sembah Donald Trump. Tapi bila Donald Trump kena COVID, dia pula menangis. Kita kata syaitan yang tipu manusia sampai tahap tu. Kalau dia fikir sejenak, kalau kena COVID, makna Donald Trump tu tak layak lah nak jadi Tuhan. Ni dia pula dah menangis, bapalah Donald Trump kena COVID. Donald Trump masuk seminggu 4 hari. Lepas tu keluar bangga, aku kebar daripada COVID. Aduh, sombong sungguh. Sombong. Siapa ada orang kata, kalau nak tengok kesombongan Fir'aun, tengoklah tahap sombongnya Donald Trump. Tapi kena kali ganda, 2-3 lagi kali ganda. Pasal apa? Fir'aun tu siapa kata ana rabbukumul a'la. Dia punya sombong sampai dia kata akulah Tuhan. Trump tak siapa gitu lagi, tapi dia punya nak lawan COVID tu dia punya tu tak pakai emas lah dengan apa lah, macam-macam. Baik, kembali kepada isu syirik kepada Allah.
Isu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena bimbang dari kesyirikan. Orang-orang ni tak sensitif dengan syirik. Kita orang Islam kena sensitif. Bahkan dalam syirik ni kita kena ambil one step further, maknanya saddu zara'i, ambil langkah selamat. Contoh orang hari ni, bila kita tengok manusia mula pergi menghias kubur, doa di kubur, bertawassul dengan ahli kubur, perbuatan yang paling bahaya sampai apa? Berdoa dan menyembah tuan kubur tu. Tapi Islam larang, sampai Islam tak bagi hias kubur pun tak bagi. Sebab apa? Dia ambil langkah berjaga-jaga, one step further. Sebab apa? Sebab takutnya orang syirik kepada Allah. Patung bergambar, ada patung. Gantung gambar di dinding, buat patung. Allah laknat orang buat patung. Padahal kita kata gambar je, apa salahnya? Bukan. Islam ni dia ambil langkah berjaga-jaga. Langkah panggil saddu zara'i. Memang hari ni kalau ada patung, orang tak sembah lagi. Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh AS? Ada orang soleh mati, dia buat patung. Generasi hak pertama kata, oh, tak ada apa, kita buat kenang-kenangan. Mati generasi kedua, masa pertama, datang generasi kedua, dia kata dulu nenek moyang kami atau generasi pertama, ayah ibu kami ni, dia memuliakan patung ni. Jadi kami pun letaklah patung ni tempat yang mulia. Okey lagi, letak minyak wangi, letak gapo. Mari generasi ketiga, orang dulu kalau dia nak minta doa gapo, dia akan tengok kepada patung tu. Mari lepas pada tu, kita minta dengan patung tu. Jadilah akhirnya mereka menyembah berhala. Islam sangat menjaga daripada kesyirikan. Sangat takut. Kita kena ambil langkah lebih awal daripada. Jangan kita kata, orang pergi kubur tu dia bukan buat apa pun. Dia pergi ziarah je. Lepas tu dia minta doa pun bukan minta dengan doa tu. Dia minta dengan Allah. Cuma melalui ahli kubur. Dia guna perkataan tawassul tu. Melalui. Soalnya Islam ni, Nabi SAW tak buat pun begitu. Dan Nabi SAW mengajarkan kita supaya jangan baca Quran pun jangan dikubur. Ni baca Quran pun dan Allah Taala larang solat pun dikubur. Nak datang solat, nak baca Quran, nak ibadat, datang di sini, Masjid Surau. Ni tak tahulah kalau musim Covid tak boleh mari surau, dia pergi main di kubur. Tapi orang tak pergi belakang kubur lah ni, tak bimbang. Jadi sebab itu kita kata kena ada satu sifat, kita takut kepada kesyirikan. Sebab inilah yang paling ditakuti oleh Nabi SAW, dan inilah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga bagaimana kita sekarang ni musim Maulidur Rasul. Masuk Rabiul Awal lah kita ni. Marilah selawat yang macam-macam jenis selawat. Musim ni lah. Marilah ada majlis-majlis selawat, ada majlis tawassul dengan Nabi, doa kepada Nabi SAW, majlis-majlis banyak. Walaupun tak boleh masjid, mereka aktif online pun ada. Aktif online ada. Majlis-majlis minta tawassul dengan Nabi. Jadi kita kena hati-hati. Pasal apa? Pasal fitnah yang berlaku kepada orang-orang Kristian, mereka memuja Nabi Isa lebih daripada tahap sepatutnya. Sehingga lama kelamaan pengikut dia akhirnya menganggap Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Dan Nabi SAW tekankan benda ni. Saya bagi tahu ni sebab Nabi yang bagi tahu. Nabi kata, la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu puja aku sebagaimana kamu buat kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ni hamba Allah dan Rasulnya. Pasal apa? Nabi takut umat dia berbuat syirik.
Nabi doa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku berhala yang disembah. Nabi pernah minta dengan Allah, jangan jadikan kuburku berhala disembah. Sebab Bani Israel telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka, tempat mereka ni sembah. Allah Ta'ala kata, la'nallahu al-yahuda wan nasara. Allah laknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yang ini sebagai tempat mereka beribadat dan tempat mereka berdoa. Jadi kalau kita tengok pattern, ajaran siapa yang memuliakan kubur, doa di kubur dan sebagainya, dia akan kembali kepada ajaran Yahudi dan Nasrani. Sebab Nabi SAW yang khabarkan benda tu. Nabi bimbang kalau kubur dia juga dijadikan tempat sembahan. Tapi Alhamdulillah Allah selamatkan kubur Nabi. Sampai hari ni 1400 tahun dah Nabi wafat. Alhamdulillah kubur Nabi tu dah ditutup. Tak ada orang tahu bentuk dia macam mana. Allah Ta'ala jadikan dia duduk sekarang ni duduk bercantum dalam Masjid Nabawi. Tapi sehingga dijaga pula oleh orang-orang yang sangat menjaga akidah umat lah. Lepas tu kalau kita tengok di Arab Saudi, di Madinah, ada orang jaga dekat kubur tu, ada penjaga. Penjaga tu tugas dia buat apa? Kalau ada orang nak doa dekat kubur tu, dia akan larang. Jangan doa. Dia kata doa kiblat. Orang yang tak faham dia kata apa buat Wahabi ni. Tak nak bagi orang. Dia bukan masalah isu Wahabi ke tidak Wahabi. Isunya mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita nak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita sangat-sangat suka. Biarlah orang nak kata apa pun, pergi Madinah habis siapa Syekh Sudaih pun kena panggil Wahabi. Nah, orang duduk Madinah tu jadi Wahabi. Mereka tu yang digelar Wahabi tu, merekalah yang menjaga kubur Nabi daripada disembah. Mereka orang dia tak nak duduk kubur, dia terus cepat pergi. Dia halal. Kalau orang doa di luar masjid ngadap kubur Nabi pun ada hak mari. Akan ada datang. Dia pakai jubah, dia pakai serban dia. Dia kata jangan doa di sini. Dia tak larang kita doa. Dia pergi suruh menghadap kiblat. Tu kalau di kubur Baqi' tu punya ramai. Nah. Kubur Baqi' tu. Kalau kita kata kalau di kubur keramat, cari kubur keramat lah. Kubur wali ni, hak paling wali di kubur Baqi' paling wali. Sahabat Nabi tak ada dak wali lebih tinggi daripada sahabat Nabi, tak ada. Sahabat Nabi yang paling tinggi. Abu Bakar As-Siddiq ni orang dengan kuburkan Nabi dan sebagainya. Lepas tu mereka pun kata, baru ni ada ustaz tu sebut dia habis Wahabi ni habis dia rosakkan tinggalan sejarah Islam. Dia tinggal rosakkan sejarah Islam. Dia masalah satu bangunan, sejarah tu bangunan lah. Kita pun harap ada contoh. Bukan Wahabi yang runtuhkan rumah Nabi. Yang runtuhkan rumah Nabi ni zaman khilafah Umayyah ni lagi. Sampai Hasan Al-Basri menangis bila rumah Nabi ni kena roboh. Sebab nak membesarkan masjid Nabi. Memang kena roboh. Di Mekah pun sebab nak membesarkan Masjidil Haram, roboh. Tapi ada tinggalan yang lebih aula, lebih utama daripada bangunan. Tinggalan utama ni yang patutnya dijadikan sebagai harta yang kita sangat-sangat pegang. Iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang paling besar adalah jaga daripada syirik. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pokok, tengok pokok. Pernah dulu orang minta dengan Nabi, ya Rasulullah, ni orang tengok pokok orang gantung senjata minta. Zatu anwat dia panggil. Bila sahabat jalan dengan Nabi tengok ada pokok orang dulu, orang jahiliyah dulu dia buat tempat sembahan minta doa. Jadi Nabi kata, mu ni serupa Bani Israel dengan Nabi Musa.
Apa dia? Bani Israel Nabi dengan Musa, bila dia tengok orang sembah anak lembu, dia pun nak buat juga, minta. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami ni ada Tuhan sebagaimana mereka ada Tuhan. Jadi Nabi kata, ni pok-pok pun dia berat lah. Kita lah ni ada je orang zatu anwat, tapi tidak dalam bentuk pokok besar lah. Ada orang pergi di Pakistan ke India, dekat satu tempat masjid tu, di pagar-pagar masjid tu diikat. Pergi ke masjid, kubur Tok Syekh Keramat tu, ikat. Oh. Minta hajat, ikat simpul. Adalah ni buat mangga kunci kan, mangga kunci, buat hajat, mangga kunci. Tak boleh buka dah. Hilang pula anak kunci tu, tak boleh buka. Betul. Ni benar ni. Syirik kepada Allah. Minta dengan selain dari Allah. Kenapa nak kena mangga pagar, nak kena pergi? Nabi SAW sangat takut benda ni. Nabi sangat bimbang kepada kesyirikan. Bukan Nabi Muhammad je, Nabi Ibrahim AS minta dengan Allah. Dia Nabi minta dengan Allah supaya anak cucu dia dan anak cucu dia tak sembah berhala. Kita kena takut, sensitif kepada kesyirikan. Semalam saya sebut sebagai contoh lagi. Budak-budak kita lah ni diberikan dari sudut pandangan dia ada kuasa selain daripada Allah. Budak-budak tengok kartun, tengok Santa Claus. Minta hajat dengan Santa Claus. Kemudian ada watak-watak pegang tongkat sakti, buat apa yang dia nak buat. Dia memiliki kuasa yang bersifat, dia panggil divine. Memiliki kuasa yang sifat dia kuasa ketuhanan. Jadi masuk dalam minda budak-budak. Tengok kartun Frozen, buat istana, buat gitu, gini macam-macam. Buat ais, boleh hidupkan pula jadi patung ais tu. Abah dia tengok Frozen lah. Tengok ke? Tak tengok dah. Saya baik, tak ada cucu besar lagi kalau ada panik. Dia tengok juga tak. Dia maknanya, dia tengok minda budak-budak ni akhirnya boleh kata ada kuasa selain daripada Allah. Itu bahayanya kesyirikan. Sebab tu kita kena bagi tahu senantiasa. Anak-anak kita tu tipu je tu. Tak ada orang yang berkuasa melainkan Allah. Lepas tu kita tengok siapa cipta langit Allah, siapa cipta bumi Allah, siapa cipta mata. Ini keadaan parenting supaya anak kita ni selamat daripada kesyirikan. Okey. Kemudian Nabi Ibrahim AS sebut lagi, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak di antara umat manusia. Oleh itu sesiapa yang menurutku dalam Islam, maka dia dari golonganku. Dan siapa yang menderhakaiku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, yakni sekiranya mereka insaf dan bertaubat. Jadi Nabi Ibrahim AS kata ramai manusia jadi syirik. Ramai. Saya lupa dah berapa jumlah pengikut Nabi Ibrahim ni, tak ramai. Dia tak ramai Nabi Ibrahim. Nabi Musa yang pengikut Nabi Musa ramai. Kan dalam Isra wal Mi'raj, bila Nabi tengok umat yang ramai tu, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim tak adalah terlalu ramai nak banding dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi tidaklah juga terlalu sedikit. Tapi sebutnya di zaman dia ramai yang syirik. Sehingga dia kata innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala tu telah menyesatkan ramai di kalangan manusia. Dan semua agama-agama selain daripada Islam ni ada simbol mereka yang akhirnya mereka sembah. Allah ni dia jaga Nabi dia, walaupun orang panggil, sebagai contoh kita katalah orang Kristian
simbol dia salib, cross. Dia sebuah Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah, dia ada, mula-mula adalah dekat cross tu ada patung orang kan. Lama-lama orang tak ada. Yang tinggal cross tu saja. Nah. Jadi yang dia bawa mana-mana, dia kata tekak dia ke semua cross. Baru ni saya tengok cerita kata apa? Kingdom of Heaven tu. Dia cerita perang salib macam mana Salahuddin Al-Ayyubi, tapi orang putih lah buat, orang putih yang buat tu. Cuma nak sebutnya bagaimana dia pun mengakulah satu zaman dulu pernah berlaku tentera salib ni. Cerita mereka semua cross. Dia nak naikkan moral lah, cerita orang Kristian. Pak dia semua cross. Nabi Isa tu tak ada dah pada dia. Dia gimana? Kalau berlaku sihir ya, ambil cross tunjuk. Ambil cross tunjuk. Akhir sekali dia syirik, dia sembah cross. Tengok patung-patung orang panggil apa tu? Berhala. Semua benda-benda yang kita tengok pun tak itu sangat. Tapi betapa banyaknya manusia dengan sebab simbol-simbol ni akhirnya menjadi syirik. Patut ada orang kata orang Islam ni terlalu takut kepada simbol. Kita bukan takut, dia panggil sadduz zara'i. Kita bimbang dan kita nak ambil one step further, lebih langkah berjaga-jaga. Sebab tu dalam Islam tak ada simbol. Allah tidak perlu kepada simbol. Dalam sunnah tak ada simbol, tak perlu kepada simbol. Ni kita bimbang sekarang ni, orang kita dah ambil jadi simbol capal. Ada keberkatan pada simbol tu. Letak di kopiah, letak di topi, letak di, seakan-akan siapa yang ada simbol tu dia selamat. Kita bimbang. Sebab tu saya kata kita kena takut kepada kesyirikan. Memang kita tak kata dia syirik lah ni dia tak syirik. Tapi apa jadi generasi akan datang? Kalau dia tengok generasi sekarang ni semua ada simbol tu, manusia makin jahil. Saya sudah tengok tu aku dulu, kalau ada simbol ni, dia memang kat topi dia ada, kat kereta dia ada, kat apa dia ada. Sampai satu zaman dia kata tak tahulah apa simbol apa. Akhir sekali habis. Nanti silap-silap lepas ni orang ahli sihir pun tunjuk gambar simbol capa. Tak tahu ada dah ke tak lagi, tapi boleh jadi akan ada. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Patung-patung berhala ni telah menyesatkan ramai manusia. Nabi Ibrahim doa ni. Lalu dia kata faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut aku ya Allah, dia termasuk daripada kalanganku. Ikut Nabi Ibrahim, mana ikut ajaran dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak ada pun ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pun orang Islam tak ada pun. Walaupun kita tahu Kaabah kita tu istimewa, tapi tak ada lah. Baik kita letak gambar Kaabah kan daripada capal. Kalau contohlah. Tapi tak ada pula orang nak letak gambar Kaabah. Siapa ada gambar Kaabah dalam rumah dia berkat. Lagi dahsyat. Kita dulu ada gambar Kaabah, kita tak iktikad pun siapa ada gambar Kaabah orang ni selamat. Padahal Kaabah adalah kiblat umat Islam, tanah suci, binaan yang paling istimewa. Tak adalah kita print kat simbol Kaabah tak di beg, print simbol Kaabah letak di topi, print simbol Kaabah letak di. Kenapa tak buat simbol Kaabah? Kalaulah kerana simbol tu lebih utama. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah unsur pemujaan yang melampau. Kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara sayang yang sebenar kepada Nabi adalah dengan mengikut sunnah Nabi. Mengikut dengan sunnah Nabi. Faman tabi'ani fa innahu minni. Nabi Ibrahim kata, siapa ikut aku, dia dari kalanganku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan siapa yang
mengingkariku. Aku harap dia taubat, dan sesungguhnya ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey. Jadi jagalah diri kita dan anak cucu kita daripada menyembah berhala. Doa yang seterusnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, adalah doa Nabi Ibrahim waktu dia tinggalkan anak dia di tanah yang gersang, tandus, tidak ada pokok, tidak ada air. Yang tu insya-Allah kita sambung besok hari insya-Allah. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran daripada awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan, hidayah, taufik kepada kita dan anak-anak cucu kita, anak cucu kita, zuriat keturunan kita. Allah jaga mereka daripada kesyirikan, Allah pandu mereka kepada kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semualah dalam hidup kita dan hidup keluarga kita, sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sambung besok hari pula dalam ayat yang ke-37 ni insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.